الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Jadikanlah takwa sebagai cara hidup kita di mana sahaja kita berada. Dengan takwa kita akan bawa diri kita, hidup kita, kerja kita, tanggungjawab kita, diri kita sendiri, anak isteri kita dan masyarakat kita ke arah kemuliaan yang Allah Ta'ala ridha, serta mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang disebar, yang diajar, yang diarahkan oleh para ulama yang mu'tabari ataupun ulama yang berusaha untuk menegakkan kebaikan di atas muka bumi demi kebaikan umat Islam di dunia ini dan berbahagia di akhirat kelak dengan balasan daripada Allah sebagai syurga, tempat kediaman buat selama-lamanya untuk setiap orang yang berusaha dengan gigih dengan usaha di atas muka dunia ini, insya-Allah. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita mesti bersyukur kepada Allah dengan nikmat, dua nikmat yang Allah beri kepada kita yang tidak ternilai harganya, iaitu Islam dan iman. Kita diberi dengan secara percuma, free yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu iman dan Islam. Mengikut kita sendirilah nak tingkatkan lagi pemahaman kita terhadap iman dan Islam. Dah Allah Ta'ala beri kepada kita, takdir kepada kita dilahir daripada keluarga yang beragama Islam. Ibu bapa, tok nenek kita beragama Islam, dengan tersendiri kita merasa ini adalah satu nikmat besar yang Allah lahirkan kita dalam keadaan keluarga kita beragama Islam. Bila kita dibesar, maka kita diajar dan diasuh dengan rukun iman. Ini perkara beriman kepada Allah sehingga beriman dengan qada dan qadar. Tujuan di kita sendirilah nak kuat setakat mana, nak tingkatkan lagi keadaan iman kita jadi sempurna. Tidak ada tugas dan tanggungjawab yang lebih besar daripada seorang manusia apabila dia hidup di atas muka dunia, dia kena berusaha supaya hidup dia selalu maju. Maju di muka dunia dengan kebendaan sahaja memang tak memadai. Tetapi seseorang manusia adalah dia berusaha supaya dia maju dengan ajaran agama, dengan Islam, dengan iman dan dengan cara hidup yang diredai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman-Nya yang berbunyi Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama Allah, agama di sisi Allah iaitu yang Islam. Allah firman lagi, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang berusaha dan cari jalan, cari cara hidup selain daripada
bentuk Islam, cara hidup lain daripada pasal Islam, maka fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripada orang itu. Maknanya usahalah dengan seraja-rajanya tapi bukan berbentuk pasal Islam, maka usaha tu adalah usaha rugi. Rugi di dunia, rugi masa, rugi tenaga, rugi gan, rugi harta benda dan sebagainya. Tetapi di akhirat adalah serugi-rugi manusia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat pula orang itu termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka na'udzubillah min zalik, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang rugi dan kerugian. Rugi di dunia sehingga tidak boleh kembali, tak sedar, tak tahu katanya nak kembali pasal mana, nak balik pasal mana. Apatah lagi rugi yang sangat tinggi dan sangat mendalam ataupun sangat tak pakar apabila seorang manusia rugi di akhirat yang tidak ada peluang lagi untuk dia nak balik ke dunia ini. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala beri umur kepada kita di dunia. Saya yakin bahawa orang yang selalu semaya, orang yang selalu mengaji, berusaha untuk tingkatkan diri dia, orang ini tak termasuk dalam orang rugi. Kita tidak akan termasuk dalam orang rugi. Tetapi yang kita kesal, yang kita rasa kecup hati apabila kita melihat anak-anak orang Islam kita yang masih lagi duduk di dalam keadaan rugi, duduk dalam keadaan lalai, tak sedar, tak belajar, tak beramal ibadat, tak semaya, dan duduk dalam keadaan tak tahu gapo. Hak ni lah yang perlu kepada kita pakat-pakat sapa di telinga mereka. Pakat wayak, walaupun dengan sedikit perkataan ataupun dengan banyak sebutan, maka marilah kita pakat seru dalam Jumaat ataupun dalam khutbah Jumaat, dalam tazkirah, dalam ucapan dan sebagainya. Marilah kita pakat-pakat wayak kepada orang-orang Islam kita semua dengan cara yang agak katanya sapa kepada telinga mereka, sama ada dengan TV, dengan radio, dengan ucapan, dengan ketah-ketah yang dibahagi dalam tazkirah dan sebagainya, demi untuk kemajuan umat Islam itu sendiri. Maka marilah kita pakat dakwah. Bukan arti katanya dakwah tabligh, tapi di sini saya maksudkan iaitunya dakwah di sini iaitunya seru dengan bentuk apa sahaja yang boleh orang tolong sapa kepada manusia. Tak mesti katanya orang nak dakwah, orang nak seru tu mesti kena tamat pengajian kadar tinggi ataupun berilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan dinilai oleh masyarakat. Tetapi siapa pandai sekadar mana, setakat mana, boleh sekadar mana, maka sekadar tu lah dia wayak orang supaya mari pakat-pakat kita ajak orang-orang Islam kita semua kembali ke jalan yang sebenar. Saya yakin di dunia pada hari ini tidak ada orang yang tak cerdik. Semua orang cerdik lah. Semua orang pakat tahu nilai dalam hidup dia, katanya dia adalah orang yang gemilang, terbilang dan dinilai oleh masyarakat. Tetapi ada sebahagian orang-orang yang kemungkinan kita letaklah katanya Allah Ta'ala belum lagi buka hati dia. Dia orang cerdik, orang bijak, tetapi Allah Ta'ala belum lagi buka hidayah. Serta dengan dia sendiri nak duduk pasal bodoh, pasal tak erti, pasal tak faham, pasal bawa diri dia nak pergi kepada patak tanah. Orang lain nak naik belakang, orang lain nak maju belakang. Maka ada sebahagian orang-orang Islam kita yang tak si maju. Sebab itulah dua ayat Quran yang Allah Ta'ala fakna, Allah Ta'ala royak di dalam Quran orang yang lebih zalim. Setakat saya jumpa baca dalam Quran, tengok ayat yang pertama sekali di dalam suratul Kahfi, ayat yang ke-57, yang Allah Ta'ala firman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa a'rada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah
Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Surah Al-Kahfi ayat 57. Maksudnya lebih kurang dengan bahasa Arab yang tulis di sini, iaitu yang tidak ada lagi sesiapa yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan, diberi ajaran, diberi ilmu kepada dia dengan ayat-ayat daripada Allah yang sangat jelas, tetapi orang itu yang paling belakang. Maknanya dia tak seterima ajaran, tak seterima tazkirah, tak seterima peringatan. Maka Allah Ta'ala pun ayat katanya orang jenis pasal ni apabila dia paling pergi kepada kebatilan, nak duduk dalam seluk, nak duduk dalam cuma, nak duduk dalam kekotoran, tak seduduk dalam kebersihan. Orang ajak dia, panggil dia, marilah duduk di atas jalan hak sebenar, tapi dia tak sih. Inilah yang Allah Ta'ala ayat katanya tak ada dah siapa atas muka dunia yang lebih zalim daripada orang ini pasal ni. Dan dia terlupa apa yang dikerjakan oleh dua tangan dia. Maknanya dia buat dosa, dia buat karut, dia buat jahat, dan tak sih kembali ke jalan yang sebenar. Mata mereka buta, hati mereka buta. Dan Allah Ta'ala pun ayat katanya walam, dengan bahasa Arab, walam yudriku ma fihi minal khair. Dia tidak jumpa, tak temu dengan benda-benda yang baik dalam hidup. Dia berasa kata kena dia duduk dalam kebatilan. Dia berasa kata kena dia duduk dalam cuma, dalam kotor. Dia tengok orang duduk dalam cuci, dia berasa kata cuma, kotor, tak betul, salah dan sebagainya. Wa ja'alna fi adhanihim ma yushbihu as-salam. Tuhan raya katanya, kami jadikan dalam telinga tu ada penyumat. Ada sumah di sini bukan arti telinga tuli, telinga ada benda-benda duduk dalam telinga sampai kata dengar. Tapi bandingnya yang Allah Ta'ala raya, orang yang tak seterima ajaran, tak sedengar ajaran Allah, tu telinga yang ada sumah. Patu falam yasma'u walam yantafi'u bih. Tak sedengar dan tak seambil faedah. Tak ada faedah. Walaupun royak banyak mana sekalipun, tak kesal dalam pendengaran dan dalam hati mereka. Wa in tad'uhum ila al-iman falam yastajibu lak wa lam yahtadu ilaihi abada. Jika mung berdoa, mung seru mereka itu ke jalan iman, maka mereka tidak dapat hidayah sampai bila-bila. Kan ni kita ada bosan, pusing. Kalau orang kafir kita nak seru dia supaya dia masuk Islam, lepas tu dia kau ngaji, toteh-toteh 1, 2, 3, 4, 5, mengikut keadaan, mengikut zuruf keadaan. Orang-orang kafir baru masuk Islam, dia kena ngaji pasal 1, 2, 3, 4, 5, kau tinggi, kau banyak, kau lama. Dia akan tahu Islam dengan sendiri kalau sekiranya dia beristiqamah. Tapi hak kita ada bosan, kita orang Islam hak asal yang tak seterima Islam. Nama dia nak Islam, nak mengaku kata dia Islam, tapi dia tak sempat kenal hidup dia. Aminlah yang saya faham, saya yakin kata ramanya pihak-pihak untuk nak patena cara hidup orang Islam kita supaya lebih bermutu. Kita yakin setiap orang, setiap individu zaman lagi dia mengaku kata dia cerdik, dia bijak. Dan memang sungguh dunia pada hari ini tidak ada orang bodoh. Tapi ramai orang yang guna cerdik dia tak pandai. Ramai orang yang guna peluang kehidupan di atas dunia pergi ikut jalan yang tak baik. Lepas tu nanti nak sesal belakang hari, sesal belum mati. Itu tak apa lagi, belum pada nak mati dia ada lagi penyesalan. Apatah lagi kalau sekiranya kita melihat orang yang duduk di dalam cuma kotor, duduk dalam dosa, tak mengaji sampai kau mati.
Madinah neolong duk timur dia banyak golongan orang Islam kita terutamanya orang muda yang duk bunuh pada masa lalu, duk judi, duk zina, duk mabuk, duk kaya, tak mengaji. Lepas tu kau banyak semua satitik ada tulis. Ada mari sejik orang tolong. Kalau bertambah pun bertambah tak ramai. Letak soalan question mark pada hari ini, di mana ke orang muda? Di mana ke pemuda-pemudi? Kalau orang lelaki diwajibkan semaya Jumaat, di mana ke pemudi, orang-orang perempuan yang tak wajib semaya Jumaat? Tetapi siapa yang nak membangunkan masyarakat yang terdiri daripada orang lelaki dan perempuan? Perempuan kau sehari kau banyak, kau sehari kau banyak. Dia adalah masyarakat kita. Ramai dah ni bila kita melihat keadaan masyarakat, kadang-kadang kita boleh puji pasal punjai masyarakat kita maju dengan kebaikan. Ada satan seksa, ada orang bijak, ada orang yang kunafah timbul dalam masyarakat kita hari demi hari. Tapi bila kita tengok sebalik pada tu, Masya Allah, orang-orang Islam kita masih lagi banyak tak maju. Orang Islam kita masih lagi berhajat kepada orang-orang yang berusaha untuk cokek mereka itu supaya maju, supaya bangun. Kurang-kurangnya dia boleh sedar apa yang mereka itu buat di atas muka dunia. Itu ayat yang pertama di dalam suratul Kahfi, ayat ke-57. Ayat yang kedua di dalam suratul As-Sajdah yang selalu kita dengar dan selalu dah kita baca. Ayat yang ke-22. Tuhan mula dengan waman azlamu juga. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Artinya dalam bahasa Arab, wala ahadun ashaddu zulman li nafsihi mimman wu'iza bi dalailillah. Tidak ada siapa yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan, diberi ajaran dengan dalil-dalil Allah. Bermakna dengan Al-Quran dah. Dengan cara hidup supaya dia hidup betul dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Thumma a'rada 'an dzalika kullihi. Tapi dia tak seterima. Maknanya orang tak seterima nasihat, tak seterima tegur, tak seterima ajaran. Walaupun ayat ni tergolongnya orang-orang kafir, sebahagian besarnya orang-orang kafir, tapi termasuk juga kita ambil iktibar daripada ayat. Apabila ayat ni kalaulah jatuh kepada orang Islam, orang Islam yang tak seterima nasihat, tak seterima ajaran, tak seterima petunjuk, Masya Allah, inilah kita melalui back kiprah. Tasanak hati kita semula, perak hati kita semula, katanya kita jadi mudah terima nasihat. Lembut hati kita. Kalau sekiranya hati setengah-setengah orang masih lagi hidup tak terima nasihat, kadang-kadang benda tu berlaga dengan nafsu dia. Aku tak boleh terima, aku nak pergi wah aku belalah. Siapa mai kata lagu mana, royak lagu mana, aku tak terima. Aku nak pergi wah tu. Bermaknanya orang itu masuk dalam ayat ni. Tuhan beranam, wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim? Dua ayat ni, ada ayat dalam Quran, siapa yang lebih zalim Tuhan tanya. Kita tak sih masuk dalam orang zalim. Zalim kepada diri kita sendiri ataupun zalim kepada orang lain. Apatah lagi lebih daripada tu, kita zalim dengan agama Allah. Inna minal mujrimina muntaqimun. Tuhan ayat di sini katanya, thumma a'rada 'an zalika kullihi falam yatta'iz bimawa'izi. Orang itu tidak boleh tak ambil pengajaran daripada ajaran-ajaran Allah, walakin istakbara 'anha, tetapi dia takabur. Contoh orang, inna minal mujrimina alladhina a'radu 'an ayatillah wa hujajihi falam yantafi'u biha muntaqim. Tuhan ayat katanya orang yang jenis-jenis pasal tak seterima nasihat,
Hak tu lah aku sangat dendam sekali. Muntaqimun artinya Tuhan paknan dan Tuhan wayak katanya orang jenis pasal ni lah yang aku sangat dendam, sangat nak marah. Supaya kita berasa gerai ke orang, seseorang apabila dia buat menyalahi benda yang kita suruh. Orang dia kecil nak aku gerai, ke aku tumuk ke aku apa ke. Tu nak ayat katanya Tuhan pun wayak lagu tu juga pasal dalam Quran, tapi Tuhan nak buat neraka orang pasal neraka kepada dia. Bukan arti Tuhan nak apa, nak godel, nak gocok, nak hamran cibik dia lah. Tapi Allah Ta'ala janji untuk nak buat dalam neraka orang yang tersedia. Oleh itu ikhwan yang dikasihi sekalian, kita orang yang beriman belakang, orang cerdik belakang, bijak, ada kebijakan di dalam setiap orang yang Allah Ta'ala beri tak suka. Maka ambilkanlah peluang di atas muka dunia ini untuk jadikan satu sebagai iktibar dan satu reklam, satu perjalanan yang kita semua faham dan yakin bahawa atas dunia ini adalah tempat untuk kita bercocok tanding. Kita nak mati hasil dia selepas daripada kita mati nanti. Oleh itu bentukkanlah hidup kita supaya penuh dengan ajaran. Jangan jadi serupa dengan orang yang Allah Ta'ala pernah juga, iaitunya puak-puak Ad, puak-puak Samud. Di dalam Quran tu ayat katanya fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka itu suka nak duduk dalam buta tu lebih daripada nak duduk dalam cerah, dalam hidayah. Maka kita alhamdulillah dengan para ulama yang tersebar kepada kita, yang terdiri daripada ustaz, cikgu, nak bercakap, kita himbau katanya inilah orang-orang yang berlinggo, yang duduk usaha untuk mendidik anak-anak orang Islam dan seru orang-orang kafir masuk Islam. Dan kita juga setiap orang mesti kena jadi pendakwah, walaupun dia ilmu tak ada tinggi mana, tapi kena menjadi pendakwah. Sama ada dakwah dalam bentuk peribadi, dakwah pasal akhlak, dakwah pasal kecek, dakwah pasal kelakuan. Kita hidup semua gerak-geri kita menjadi satu tumpuan kepada orang. Apabila orang tengok, kalau sekiranya kita dengan benar-benar hati kita buat kerana Allah, orang akan bertahap. Perkataan walaupun tak banyak, tapi orang meresap perkataan kita masuk di dalam hati dia. Nak jadi orang Islam kita banyak, orang-orang maju dan orang yang duduk pasal ambil contoh daripada Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, menjadi sebagai lambang dalam cara hidup. Bila kita baca di dalam kerangka ayat yang Allah Ta'ala firmannya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat ni ayat panjang sikit, memang tak sempat untuk saya hurai satu persatu, tapi dengan maknanya bila secara umum Allah Ta'ala royak itulah peribadi Nabi, perilaku para sahabat, cara hidup para sahabat dengan Nabi dan Nabi dengan para sahabat. Sosok royak apabila kita boleh ambil ayat ni, mari tayang, mari cari kepada masyarakat kita, karena Allah Ta'ala serta dengan taufik hidayahnya, masyarakat kita akan maju. Dengan sendiri orang nak kepada Islam, dengan sendiri orang nak kepada ajaran yang sebenar. Tapi tak ada Allah. Masyarakat kita kadang-kadang royak 1%, tapi benda realiti yang berlaku 1%. Kita nak kepada kesatuan orang Islam. Orang Islam kita adik-beradik belaka, satu belaka kita ada. Tapi tak ada Allah. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat keadaan memang sebenar. Orang Islam kita berpecah belah. Orang Islam kita berasa dia berkuat. Macam mana kita nak jadi? Setiap orang apabila dia melihat orang tu orang ni, dia berasa katanya kita kuat tolongkan. Walaupun alih cara memikir, cara memang hak tu tak mungkin kita nak jadi
fikir dia pasal so belakang, nampak pasal so belakang. Tapi kita kena berasa katanya kita adalah bersaudara nak kepada tujuan so belakang. Kita sikit dah. Golongi sikit kita. Dia pecah pula. Apa faedah daripada perpecahan? Apa faedah daripada duk kata mengaku dan sebagainya? Sebab tu marilah kita pakat jadi kita semua orang bersih. Bila bersih, bersih hati, bersih perbuatan, bersih amalan, bersih cara berukhuwah, cara bermanhaj Islami, maka semua akan duduk semeja belakang, senyum manis belakang, boleh pegang tangan belakang, dan akan nak pergi kepada jalan tula belakang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia pun kita maju. Lepas pada kita mati pun insya-Allah jasa yang orang duk bina akan menjadi satu lipat sejarah. Sebab tu nak ucapkan pakai bertulis dalam buku-buku, orang-orang pakai duk ceramah katanya bapa umat tempat kita duk baca hanya sejarah orang zaman dulu. Siapa yang akan membuat sejarah pada masa depan? Dan biar anak cucu kita baca. Kita duk baca hak tak syedau, duk kumjai dengan masjid risik. Duk royak katanya bombing kita ni adalah Serambi Mekah. Ramai dengan ulama pada zaman dahulu. Tapi siapa kan cuba kita tanya zaman ni, siapa yang buat sejarah di tempat kita dalam masa sekarang ni, pacuban ni, supaya anak cucu dan orang selepas daripada kita boleh baca sejarah kegemilangan, kemajuan orang di zaman ni, sehingga dia boleh buat lipat sejarah yang boleh orang mengaji. Sekurang-kurangnya orang tempat kita boleh tahu katanya zaman tok nenek dia ada jasa ke apa yang dia buat. Hak ni lah perlu kepada kita pakat-pakat sedar dan pakat mari royak di dalam hati kita sendiri, pakat tocok kepada diri kita sendiri katanya apakah yang kita boleh buat jasa kepada masyarakat kita, sama ada kepada diri kita, keluarga kita dan tanah air kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan redha apa yang kita usaha di atas muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, satu soalan. Soalan ni saya sengaja tidak beri jawab tetapi kita sendiri akan beri jawab kepada diri kita sendiri. Kalaulah ditakdirkan ada Nabi pada masa sekarang ini, masih lagi Nabi dia berjalan dan meninjau, dia perhati umat-umat dia, dia buat gapo atau muka bumi. Kita ditakdirkan satu hari kita boleh jumpa dengan Nabi sore sama sore. Gapo kita nak kecek dengan Nabi? Selain daripada kita beri salam, kita tanya khabar. Tapi yang ketiga, kita nak tanya gapo, kita nak royakkan. Memang menjadi perkara biasa apabila kita jumpa dengan orang, kita beri salam, kita tanya khabar dia, baik ke tak, keadaan dia. Walaupun pada itu kita nak tanya gapo. Apatah lagi kalau sekiranya kita boleh jumpa dengan Nabi sore sama sore, Nabi duduk depan kita, kita nak kecek gapo, dan memang Nabi juga yang nak kecek dengan kita. Hal inilah perlu kepada kita cuba-cuba kita fikir baik-baik. Juga orang Islam yang akan jumpa dengan Nabi di akhirat. Yakin
Nabi akan terima umat dia di Qolai Al-Kautsar. Sesiapa yang boleh minum air di Qolai Nabi, maka orang itu tidak akan dahaga buat sekarang. Tanda katanya orang itu adalah ahli syurga. Tapi cuba kita tayangkan, gambarkan dalam akal fikir kita sekarang ini. Nabi, kemungkinan Nabi berasa gembira apabila melihat umat dia. Tetapi dalam masa yang sama, kemungkinan apabila sebelah ataupun sebalik pada itu, Nabi akan teriak dan akan tumpik air mata apabila Nabi melihat keadaan umat dia di sebalik pada itu. Tokakah. Itulah ikhwah yang dikasihi sekalian, sebagai satu pembentangan soalan kita sendiri yang akan menjawab. Kalau sekiranya kita boleh jumpa dengan Nabi, apa kita nak bayar kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.